Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Baiklah murid-murid tahun 6, kita akan teruskan sesi PDPR kita pada hari ini dengan mempelajari topik yang baru, yaitu topik ke-8, ruang. Jadi, objektif pembelajaran kita diharapkan pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid tahun 6 akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan kuis berkaitan dengan ciri-ciri poligon dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita mempelajari mengenai ciri-ciri poligon, marilah kita lihat apa itu poligon. Ada sesiapa yang boleh beritahu cikgu apa itu poligon? Poligon merupakan bentuk 2D yang tertutup dengan 3 atau lebih sisi lurus. Maksudnya di sini, bentuk 2D tersebut akan dikategorikan sebagai poligon sekiranya kesemua sisinya adalah sisi lurus dan tiada sisi melengkung. Adakah murid-murid masih ingat bentuk-bentuk 2D atau 2 dimensi yang telah kita pelajari? Bolehkah murid-murid senaraikan secara ringkas bentuk 2 dimensi yang telah kita pelajari? Ya, betul. Antara bentuk 2D yang telah kita pelajari ialah segi 3 sama sisi, segi 4 sama, dan segi 4 tepat. Jadi, berdasarkan penerangan ini, adakah bulatan dikategorikan sebagai poligon? Tidak. Bulatan adalah bukan poligon kerana bulatan mempunyai sisi melengkung. Jadi, murid-murid perlu ingat dan faham, bentuk 2D itu akan dikategorikan sebagai poligon sekiranya kesemua sisinya adalah sisi lurus. Terdapat 2 jenis poligon, iaitu poligon sekata dan poligon tidak sekata. Oleh itu murid-murid, selepas ini kita akan melihat perbandingan di antara poligon sekata dan poligon tidak sekata. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada perbandingan antara poligon sekata dan poligon tidak sekata. Mari kita lihat perbandingan dari segi panjang sisi. Dari segi panjang sisi, poligon sekata, semua sisi lurusnya adalah sama panjang. Manakala poligon tidak sekata, semua sisi lurusnya tidak sama panjang. Seterusnya, kita lihat dari segi nilai sudut pedalaman. Bagi poligon sekata, nilai sudut pedalaman adalah sama besar, manakala bagi poligon tidak sekata, nilai sudut pedalamannya tidak sama besar. Dari segi bilangan paksi simetri pula, untuk poligon sekata, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Contohnya, sekiranya bentuk poligon tersebut mempunyai 4 sisi, maka bilangan paksi simetrinya adalah 4. Untuk poligon tidak sekata, bilangan paksi simetri adalah bergantung dengan rupa bentuk poligon tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada bentuk 2D bagi poligon sekata. Jadi, ini merupakan antara bentuk 2D bagi poligon sekata, iaitu segi 3 sama sisi, segi 4 sama, pentagon, heksagon, heptagon, dan oktagon. Manakala untuk poligon tidak sekata pula, ini merupakan antara bentuk 2D yang boleh dikategorikan sebagai poligon tidak sekata, iaitu segi 3 sama kaki, segi 3 sudut tegak, segi 4 tepat, dan bentuk bintang. Sebenarnya terdapat banyak lagi bentuk-bentuk 2D untuk poligon tidak sekata. Oleh itu murid-murid, bagi pembelajaran kita pada hari ini,
kita hanya akan melihat kepada poligon sekata sahaja. Jadi fokus kita hanya kepada 6 bentuk 2D ini, iaitu segitiga sama sisi, segi empat sama, pentagon, heksagon, heptagon, dan oktagon. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita dengan melihat kepada ciri-ciri ke-6 bentuk poligon sekata ini. Jadi, ciri pertama bentuk yang akan kita lihat adalah segitiga sama sisi. Baiklah murid-murid, jadi ini merupakan antara ciri-ciri segitiga sama sisi. Ciri-ciri ini perlu diingat dan dihafal oleh murid-murid bagi menjawab soalan kuis yang akan diberikan. Baiklah, ciri-ciri segitiga sama sisi. Segitiga ini terdiri daripada 3 sisi lurus, 3 bucu, 3 sudut, 3 paksi simetri, dan tiada perpenjuru. Adakah murid-murid masih ingat apa itu paksi simetri dan perpenjuru? Baiklah, kita lihat dan kita ulang kaji sedikit mengenai paksi simetri. Baiklah murid-murid, kita buat sedikit ulang kaji mengenai paksi simetri. Paksi simetri adalah satu garis lipatan pada suatu bentuk di mana garisan lipatan itu akan membahagikan bentuk tersebut kepada sama besar atau sama rata. Jadi kita boleh lihat di sini, bagi segitiga tersebut, terdapat satu garisan merah yang berada di tengah-tengah, jadi itu merupakan garisan simetri yang pertama. Sekiranya murid-murid membuat lipatan pada garisan merah tersebut, maka segitiga ini akan dapat dibahagikan secara sama besar. Jadi, ini merupakan paksi simetri yang pertama. Untuk paksi simetri yang kedua pula, adalah dari bucu bawah sebelah kanan segitiga ini. Sekiranya kita buat lipatan pada garisan merah ini, maka segitiga ini juga akan dapat dibahagikan kepada sama rata. Jadi ini merupakan paksi simetri bagi segitiga sama sisi yang kedua. Bagi paksi simetri yang ketiga pula adalah dari bucu bawah sebelah kiri segitiga ini. Sekiranya dibuat lipatan pada garisan merah, maka segitiga ini akan dapat dibahagikan kepada bahagian yang sama rata. Oleh itu, segitiga sama sisi mempunyai 3 paksi simetri. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada perpenjuru pula. Adakah murid-murid masih ingat apa itu perpenjuru? Perpenjuru merupakan garisan di mana kita menyambungkan 2 bucu yang bukan bersebelahan. Contohnya, bagi segitiga ini, sekiranya cikgu sambungkan 2 bucu yang tidak bersebelahan, maka segitiga ini tiada bucu yang tidak bersebelahan, kerana kesemua bucu segitiga adalah bersebelahan. Contohnya, cikgu sambungkan bucu atas ke bucu kiri seperti ini, maka garis ini akan membentuk sisi bagi segitiga. Jadi, garis ini tidak dikira sebagai perpenjuru. Seterusnya, sekiranya cikgu sambungkan bucu-bucu yang lain juga, ia akan membentuk sisi bagi segitiga. Oleh itu, segitiga tiada perpenjuru kerana kesemua bucunya adalah bersebelahan dan garis yang menghubungkan antara bucu-bucu ini akan membentuk sisi bagi segitiga. Oleh itu, perpenjurunya adalah sifar, iaitu tiada perpenjuru. Seterusnya, kita lihat kepada ciri-ciri bagi segi empat sama. Untuk segi empat sama, terdiri daripada 4 sisi lurus, 4 bucu, 4 sudut, 4 paksi simetri, dan 2 perpenjuru. Jadi, kita lihat kepada paksi simetri terlebih dahulu. Jadi, murid-murid, ini merupakan
paksi simetri bagi segi 4 sama. Jadi dapat lihat di sini, terdapat 4 garisan lipatan yang boleh dilakukan untuk membahagikan segi 4 sama ini secara sama rata. Murid-murid boleh cuba sendiri di rumah dengan mengambil sekeping kertas dan guntingkan kepada bentuk segi 4 sama. Kemudian murid-murid boleh cuba untuk membuat lipatan pada setiap garisan yang ditunjukkan. Murid-murid akan melihat segi 4 sama itu akan dapat dibahagikan secara sama rata atau sama besar. Untuk pepenjuru pula, segi 4 sama ini hanya mempunyai 2 pepenjuru, iaitu hanya 2 garisan sahaja dapat dibuat untuk menyambungkan bucu yang tidak bersebelahan. Jadi contoh pepenjuru bagi segi 4 sama dapat dilihat pada garisan yang berwarna merah. Seterusnya, bagi ciri-ciri pentagon pula, terdapat 5 sisi lurus, 5 bucu, 5 sudut, 5 paksi simetri, dan 5 pepenjuru. Bagi pentagon, terdapat 5 paksi simetri yang kita dapat lihat pada contoh sebelah, iaitu terdapat 5 lipatan atau 5 garisan lipatan yang boleh kita lakukan untuk membahagikan pentagon ini secara sama rata. Manakala pepenjuru pula, terdapat 5 pepenjuru bagi pentagon, iaitu garisan yang kita boleh buat untuk menyambungkan bucu yang tidak bersebelahan. Manakala bagi ciri-ciri heksagon pula, heksagon ini terdiri daripada 6 sisi lurus, 6 bucu, 6 sudut, 6 paksi simetri dan 9 pepenjuru. Ini pula merupakan ciri-ciri bagi heptagon. Heptagon ini terdiri daripada 7 sisi lurus, 7 bucu, 7 sudut, 7 paksi simetri, dan 14 pepenjuru. Seterusnya, bagi bentuk poligon sekata yang terakhir yang akan kita pelajari adalah oktagon. Ciri-ciri oktagon adalah 8 sisi lurus, 8 bucu, 8 sudut, 8 paksi simetri, dan mempunyai 20 pepenjuru. Baiklah murid-murid, mari kita lihat sedikit info tambahan bagi topik ini. Adakah murid-murid tahu nama bagi bentuk-bentuk poligon yang kita pelajari sebentar tadi adalah diambil sempena bilangan sisi bentuk tersebut. Contohnya, pentagon yang berasal dari perkataan Yunani iaitu pente bermakna 5 dan gonia bermakna sudut. Jadi, pente bermaksud 5. Manakala heksagon, heksa bermakna 6. Dan heksagon ini terdiri daripada 6 sisi. Untuk heptagon, hepta bermakna 7. Dan oktagon, okta bermakna 8. Jadi, nama-nama bagi poligon ini adalah diambil sempena atau bergantung kepada bilangan sisi bentuk tersebut. Oleh itu, murid-murid, cikgu harapkan kesemua murid dapat mengingati ciri-ciri bentuk poligon sekata yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebagai penilaian bagi pembelajaran kita pada hari ini, diminta semua murid untuk menjawab 10 soalan kuis yang terdapat di dalam Telegram kuis subjek Cikgu Siti Amiza. Cikgu harapkan semua murid dapat menjawab dengan betul. Sekiranya terdapat murid yang kurang faham atau terdapat sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan untuk hubungi cikgu. Sekian, terima kasih dan harap kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Bye!